Okey, hai semua dan selamat datang ke video yang lain. Dah agak lama saya tak muat naik video terkini. Saya tahu anda rindu saya dan begitu juga saya rindu anda. Walau apa pun, kita dah masuk tahun baru lagi. Jadi ini satu lagi video menarik untuk memulakan awal tahun 2024. Dalam video saya sebelum ni, kita dah selidik lebih mendalam ke dalam dunia keris yang menarik ini. Kita sembang tentang segala-galanya dari sejarahnya yang kaya sampailah kepada nuansa mengumpulnya. Hari ini saya nak bincang pasal topik yang diangkat dalam ulasan salah satu video saya yang lalu. Pengulas tersebut menyatakan sebagai pengumpul keris, dia telah menemui beberapa kajian yang menunjukkan bahawa ada individu tertentu percaya bahawa keris tidak digunakan secara tradisional dalam pertempuran medan perang. Jadi saya dijemput untuk kongsikan pandangan saya tentang perkara ini, disokong oleh contoh-contoh sejarah dan kajian. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita teruskan bincangan ini sekarang. Kalau kita baru bertemu buat pertama kali, nama saya Khairi Johari, lebih dikenali sebagai Pak Jofe, pengumpul keris dari Singapura, panduan peribadi anda kepada dunia keris yang menarik dan budaya mengumpulnya. Kalau anda penggemar sejarah, seni dan mitologi yang ada dalam senjata tradisional ni, yang kami warga asli alam Melayu sebut sebagai keris, pastikan anda melanggan dan sertai komuniti kami di sini di saluran YouTube The Keris Collector. Sebelum saya teruskan lagi, saya nak nyatakan pemerhatian saya. Agak sedih untuk lihat keadaan di mana individu mungkin tak faham sepenuhnya kekayaan dan kedalaman budaya yang berbeza dari budaya mereka sendiri. Keinginan untuk menganalisis dan mentafsir tanpa konteks yang betul kadangkala boleh kurangkan kepentingan warisan asli dan budaya material. Ini contoh isu yang lebih besar. Bila berbincang mengenai subjek di mana mereka mungkin kurang arif, tanpa merujuk kepada mereka yang lebih tahu dalam bidang tersebut, hasilnya kadangkala boleh menimbulkan salah faham atau salah tanggapan. Alangkah baik kalau pengulas berkenaan mengajak saya berbincang secara peribadi. Tapi, bila seseorang tidak menunjuk tahap hormat dan pemahaman yang sama, boleh rasa agak mengecewakan, terutama bila mereka hanya mencari rujukan dan bukti tanpa minat yang ikhlas dalam berdialog. Walaupun sebahagian dari saya rasa nak abaikan perkara ini, saya sedar yang menangani kebimbangan ini mungkin memberi manfaat kepada khalayak yang lebih luas. Jadi, dengan niat untuk mendidik dan memberikan kejelasan, saya akan teruskan perbincangan ini. Jom kita mulakan. Menurut disertasi yang dikarang oleh pelajar sarjana Universiti Malaya bernama Norain Ismail pada tahun 2012, peperangan ditakrifkan sebagai konflik yang melibatkan penggunaan senjata yang boleh mengancam nyawa sesama manusia. Kenyataan ini menunjukkan dengan jelas bahawa penggunaan senjata adalah penting dalam peperangan. Sebelum saya teruskan, demi ketelusan dan kemurnian hak pencipta, saya akui telah menggunakan sebahagian dari disertasi pelajar ini dalam persembahan video hari ini. Secara peribadi, di antara kertas penyelidikan dan disertasi yang tidak terkira banyaknya yang saya ada akses kepada, kertas kerja ini sangat baik diteliti, disusun dan dibentangkan. Kertas ini panjangnya hampir 300 muka surat, ditulis dalam bahasa Melayu dan sangat komprehensif. Kalau anda ada akses ke Institut Pengajian Tinggi, kertas ini
haruslah ada di portal institusi masing-masing. Sekarang saya akan cuba cara terbaik untuk meneroka dan menjelaskan topik hari ini sejelas mungkin dan kefahaman secara mendalam. Mari kita terokai kenyataan masalah untuk topik hari ini. Keris tidak pernah digunakan untuk berperang di medan perang. Awal-awal dahulu, saya perlu jelaskan yang saya tidak melantik diri saya sendiri untuk berbicara bagi pihak orang lain. Pendapat atau pandangan yang saya kemukakan hari ini atau dalam mana-mana video saya lain sebelum ini dan akan datang adalah milik saya sepenuhnya. Semua orang bebas sama ada menyokong atau menolaknya berdasarkan kapasiti pemikiran kritis dan analisis mereka sendiri. Sudah tentu, pandangan tambahan sentiasa dialu-alukan. Juga, untuk memberikan perspektif, apa yang saya kemukakan adalah yang berasal dari diaspora wilayah Melayu Semenanjung. Meskipun topik perkerisan itu sendiri sangat luas, saya lebih suka menjadikannya lebih khusus dari wilayah asal saya. Saya adalah anak jati Melayu Semenanjung. Jadi saya akan membincangkan apa yang berhubungan dengan tempat asal saya. Jika anda memerlukan penjelasan dari perspektif Jawa, carilah orang Jawa asli. Begitu juga dengan orang Bali dan Sulawesi, sama juga. Dapatkanlah pengetahuan khusus dari pakar subjek asli masing-masing. Ramai kolektor, terutamanya dari Barat, yang masih mempunyai sifat leluhur mereka untuk menjajah, hingga ke hari ini telah membuat kesilapan dengan menyapu rata budaya keris sebagai sama sahaja dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu, pada pendapat saya, sama sekali tidak menghormati dan bodoh. Anda tidak boleh mengesampingkan nuansa dan keunikan yang ada pada setiap budaya. Keris ini adalah budaya bersama yang diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari warga asal dari wilayah Nusantara yang luas. Semua harus diberi penghormatan. Sekarang saya telah mengumpul dan belajar tentang subjek keris dan alam Melayu sejak tahun 1997. Nah, saya telah bertemu dengan ramai kolektor, ahli akademik, guru silat, empu, pandai besi dan pelajar sepanjang perjalanan ini. Hari ini adalah kali pertama saya diperkenalkan dengan hipotesis yang cukup menarik tetapi agak lucu yang menyatakan keris itu tidak digunakan di medan perang. Hipotesis ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan terperinci sebelum membuat kesimpulan seperti itu. Saya sendiri ingin memahami konteks bagaimana pernyataan ini disimpulkan sedemikian. Malangnya, jemputan saya untuk dialog secara pribadi tidak mendapat respons dari pengulas ini. Jadi, saya akan menahan diri saya dari membuat andaian yang tidak berpendidikan dan komen sinis. Walaupun secara pribadi saya sangat tergoda untuk melakukan demikian. Ini membawa saya kembali kepada rumusan yang saya buat sebelum ini dalam salah satu video saya, yang sebelumnya tentang permasalahan forum dan kumpulan keris yang tidak rasmi. Apabila orang buta memimpin orang buta, ia akhirnya membawa kepada bencana. Menguatkan keyakinan saya bahawa memang membuang masa untuk terlibat dalam perbincangan yang sama sekali tidak mempunyai merit akademik. Walaupun saya hanya akan membuat tekaan berdasarkan pengetahuan bahawa mungkin kesusasteraan mengenai subjek ini tidak tersedia secara meluas dalam bahasa Inggeris atau bahasa ibunda apapun yang biasa bagi pengulas ini. Teks sejarah merupakan salah satu sumber penelitian yang menarik apabila dihargai dan difahami dan sangat sesuai sebagai sumber rujukan, khususnya ketika meneliti alam Melayu. Sumber-sumber lain seperti tradisi lisan dan seni bela diri asli juga merupakan sumber yang tidak ternilai, tetapi untuk kepentingan integriti akademik agak berisiko untuk dikesampingkan kecuali ia telah didokumentasikan dengan ketepatan akademik secara rasmi. Tufat Al-Nafis adalah salah satu sumber sejarah yang paling kompleks, canggih, namun boleh dipercayai berbanding dengan karya-karya lain yang ditulis sebelum abad ke-20. Karya agung Raja Ali Haji Ahmad ini juga dikenali sebagai ensiklopedia kehidupan Melayu.
Ini banyak menceritakan aspek-aspek kehidupan manusia, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan peperangan yang terjadi di kalangan orang Melayu secara umum dan orang Bugis khususnya. Raja Ali Haji lahir pada tahun 1804 dan meninggal pada tahun 1872. Dia adalah seorang penyair, cendekiawan, ahli sejarah dan tokoh intelektual dalam dunia klasik dan juga terlibat dalam menyusun sejarah orang Bugis dalam bahasa Melayu dan hubungan mereka dengan raja-raja Melayu. Manuskrip ini menggunakan tarikh yang tepat dan sumber rujukan khusus untuk dihasilkan. Ada lebih dari 10 insiden peperangan yang dicatat dalam teks ini, dan oleh itu, saya telah memilih judul manuskrip ini sebagai bahan rujukan utama untuk video hari ini. Diterjemah ke bahasa Melayu, Tufat Al-Nafis, ringkasnya bermaksud hadiah yang berharga. Dalam bahasa Inggris, ia diterjemah sebagai The Precious Gift. Pada mulanya ditulis dalam bahasa Melayu dan dalam bentuk tulisan Jawi, teks ini telah ditransliterasi dan dicetak semula selama ini. Untuk penutur yang bukan Melayu, manuskrip ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Virginia Matheson dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1882. 30 tahun kemudian, buku ini dicetak semula pada tahun 2012 dengan rupa yang segar, yang mana saya ada salinannya di sini. Seperti yang gua tadi lihat, ini adalah buku besar yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan orang Melayu dan Bugis pada abad ke-19 dan dianggap canggih di luar zamannya. Saya baru-baru ini mendapatkannya dan saya merasa lega kerana salinan ini masih tersedia untuk dijual. Ini wajib dimiliki oleh pelajar sejarah Melayu manapun dan anda boleh memeriksa pautan ke laman web dalam deskripsi nota tayangan video ini. Kini, setelah membaca dari muka depan ke belakang, pada pendapat saya, versi terjemahan ini diterjemahkan dengan ketegasan yang sama seperti teks asal dalam bahasa Melayu dan maknanya tidak banyak menyimpang dari asal membandingkannya dengan versi 1982. Terbitan buku ini lebih berprestij dan lebih bermutu tinggi, jadi saya pasti mengesyorkan buku ini. Dalam Tufat Al-Nafis disebutkan bahwa peperangan memerlukan peralatan yang terdiri dari senjata. Tentu saja, peranan senjata sangat erat kaitannya dengan peperangan, sesuai dengan tujuannya sebagai alat untuk pertahanan dan serangan semasa konflik. Senjata Melayu boleh diklasifikasikan lagi kepada dua kategori fungsi yang berbeza, terutamanya senjata ofensif dan defensif. Masing-masing memainkan peranan penting sama ada dalam menyerang atau bertahan dari ancaman musuh. Namun, apabila dikaji secara terperinci tentang senjata, peranan mereka bukan hanya terlihat dalam peperangan, tetapi juga meluas ke berbagai bidang. Berikut adalah analisis berkaitan dengan jenis-jenis senjata seperti yang disebutkan dalam teks Tufat Al-Nafis. Seperti yang anda lihat, hanya dalam manuskrip ini ada lebih dari 20 jenis kelas senjata yang disebutkan, termasuk alat pertahanan dan pakaian. Jadi pada dasarnya, ini menyangkal dakwaan palsu bahawa orang Melayu adalah bangsa yang mundur yang hanya menggunakan keris berkarat dalam peperangan. Jauh sekali. Ada beberapa sebutan tentang penggunaan senjata api dalam teks ini juga. Berdasarkan analisis yang dilakukan, keris hanya disebut sebanyak 20 kali dalam teks Tufat Al-Nafis dan banyak digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri, terutama semasa peperangan. Ini dibuktikan dalam teks berikut seperti yang disebutkan oleh Raja Ali Haji. Isi teks ini terutama menggambarkan penggunaan keris dalam peperangan dan konflik, seperti yang terjadi antara Belanda dan orang-orang Selangor, di mana penduduk Selangor menggunakan keris untuk menikam Belanda pada waktu malam. Selain itu, peneliti menemukan bahawa teks tersebut juga menyebutkan keris yang diberikan sebagai hadiah. Ini jelas dalam teks berikut. Keris merupakan aset penting pada masa itu sebagai wadah untuk melindungi diri. Ia bukan hanya diperoleh sebagai senjata, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai cara.
seperti yang disebutkan di dalam Tuhfat Al-Nafis keris, telah dibuat menjadi bingkisan hadiah untuk semua raja dan pembesar. Ada yang dibuat daripada bahan dan ukiran yang menarik. Peristiwa perang yang tercatat dalam teks Tuhfat Al-Nafis secara meluas mempamerkan penggunaan keris sebagai alat perang. Selain itu, senjata yang disebutkan dalam teks juga digunakan dalam kehidupan seharian dalam pelbagai bidang, termasuk sebagai barang dagangan, bungkusan hadiah, dan banyak lagi. Keris adalah warisan tradisional sebuah negara. Dimartabatkan status dari segi penggunaannya. Ini jelas menunjukkan bahawa keris adalah elemen penting dalam sistem pertahanan dan perlindungan diri untuk mengekalkan keamanan sejagat. Secara keseluruhannya, berdasarkan penelitian terhadap teks Tuhfat Al-Nafis, dapat disimpulkan bahawa senjata yang digunakan dalam peristiwa perang terdiri daripada dua ciri, iaitu defensif dan ofensif. Terbukti bahawa penggunaan senjata serangan selain daripada keris yang lebih dominan pada masa itu dengan purata hampir 20 jenis senjata dan meriam adalah senjata yang sangat berkuasa pada masa itu untuk melancarkan serangan. Namun begitu, senjata pertahanan turut dibawa dan digunakan dalam peperangan sebagai alat untuk melindungi dan mempertahankan diri daripada serangan musuh. Senjata serangan yang dimaksudkan termasuk pakaian seragam perang seperti perisai, seluar rantai, topi keledar, surat berantai, jaket dan yang paling penting, tentera juga menggunakan perisai bersama-sama dengan senjata tertentu. Selain dari alat perang, mereka juga digunakan sebagai barang dagangan yang mampu menjana pembangunan ekonomi bagi sebuah kerajaan. Malah mereka boleh menyumbang kepada perluasan kuasa dan hubungan diplomatik dengan entiti asing. Video hari ini hanya merungkai permukaan pandangan yang mendalam yang ditawarkan oleh karya klasik ini. Saya mengakui bahawa pembentangan saya hampir tidak memberikan keadilan. Untuk benar-benar memahami kedalaman dan keluasan karya agung ini, saya amat menggalakkan anda untuk mendapatkan salinan dan menyelami halamannya sendiri. Di luar hanya gambaran terperinci tentang persenjataan Melayu, teks ini meneroka pelbagai tema yang menawarkan pengajaran berharga dan refleksi yang lebih mendalam. Saya secara peribadi telah menemui keseronokan dan wawasan yang hebat dalam buku ini. Salah satu aspek yang paling menarik bagi saya ialah bagaimana Tuhfat Al-Nafis membezakan karyanya daripada tulisan sejarah Melayu yang lain dengan menggambarkan dengan jelas suatu zaman di ambang perubahan yang ketara. Bayangkan masa apabila kapal wap yang hebat mula membayangi kapal layar tradisional dan mesin cetak yang inovatif, dengan pantas menggantikan manuskrip tulisan tangan yang teliti. Ia adalah era di mana adat dan struktur kuasa konvensional dipersoalkan dan dibentuk semula oleh pengaruh penjajah. Buku ini bukan sahaja menyedari bahawa perubahan adalah berterusan, tetapi juga memberikan gambaran yang memukau ke dalam transformasi daripada dunia lama kepada dunia baru. Jadi, jika anda mampu, saya menggesa anda untuk mendapatkan salinan anda sendiri. Dengan berbuat demikian, anda membantu mengekalkan warisan kami yang kaya dengan melibatkan diri dan memahaminya. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan The Keris Collector meneroka dunia keris yang berbagai ragam sebagai salah satu daripada alat perang dalam video khas hari ini. Jika anda telah mempelajari sesuatu yang baru daripada video hari ini, dipersilakan subscribe, like dan share jika sudi. Sokongan anda akan membantu video ini tular pada peminat keris yang lain di luar sana dan akan membolehkan mereka menemui dan meneroka lebih mendalam aspek perkerisan dalam video yang akan datang. Kongsi pendapat dan soalan anda melalui komen dan sama-sama kita melestarikan budaya perkerisan. Jika anda perlu mengingatkan tentang perkara penting yang saya kongsikan dalam video saya sebelum ini, sila semaknya di sini. Sehingga video saya yang seterusnya, teruskan belajar, teruskan meneroka dan hargai cerita yang terbongkar dengan setiap bahagian ditambahkan ke dalam koleksi anda. Saya akan berjumpa anda dalam siri video saya yang seterusnya. Selamat mengumpul semua orang dan selamat tahun baru.